Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama cikgu Muhammad Rafiq Zulkifli. Kamu semua boleh panggil cikgu sebagai cikgu Rafiq. Hari ini cikgu akan menggantikan tempat cikgu Sumaya. Cikgu akan mengajarkan kamu untuk mata pelajaran sejarah bagi tingkatan 1. Hari ini cikgu subtop subtopik baru iaitu untuk bab 2 zaman air batu, di mana cikgu akan sambung semula pembelajaran lepas yang telah cikgu Sumaya sentuh, yang telah diajarkan kepada kamu. Okey, untuk hari ini cikgu akan pergi kepada bab baru iaitu zaman air batu. Okey, dalam bab 2 ni kamu akan mempelajari 6 subtopik utama iaitu yang pertama 2.1 iaitu dunia kita, 2.2 zaman air batu, 2.3 pula merupakan garis masa zaman air batu, 2.4 ciri-ciri zaman air batu, 2.5 perubahan zaman air batu, 2.6 kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, untuk hari ini cikgu hanya akan memberi fokus kepada tajuk subtopik yang pertama iaitu bagi subtopik 2.1 iaitu dunia kita. Okey. Sekarang kita pergi kepada subtopik sekarang kita akan pergi kepada subtopik yang kita fokus iaitu subtopik bagi 2.1 dunia kita. Okey, sebelum kita pergi kepada subtopik 2.1, sebelum kita pergi kepada subtopik pembelajaran kita hari ini, cikgu akan sentuh kepada sinopsis bagi bab 2. Okey. Ini merupakan sinopsis bagi bab 2 iaitu zaman air batu. Okey. Dunia pada hari ini wujud disebabkan kesan daripada perubahan fizikal bumi yang berlaku sebanyak jutaan tahun dahulu. Perubahan fizikal bumi dipengaruhi oleh iklim. Pada awalnya, bumi mengalami suhu yang amat sejuk. Bumi pada masa itu dikenali sebagai zaman air batu yang wujud dalam garis masa antara 2.5 juta tahun hingga 10,000 tahun. Perubahan suhu bumi yang sejuk kepada panas menyebabkan berlakunya kecairan air batu. Perubahan ini menyebabkan bumi mengalami beberapa tahap peralihan zaman yang menyebabkan suhu bumi berada pada suhu hari ini. Bumi juga mengalami banyak perubahan dan perkembangan hidupan seperti yang wujud sehingga hari ini. Okey, sekarang kita sentuh kepada subtopik utama kita iaitu subtopik bagi bab 2 iaitu 2.1 dunia kita. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada pengenalan untuk dunia kita. Pengetahuan tentang sejarah bukan sahaja membolehkan kita mengenali diri kita tetapi juga memahami tentang dunia. Dunia merupakan tempat tinggal kita dan tempat tinggal berjuta-juta kehidupan yang lain. Bumi pada hari ini telah melalui pelbagai perubahan yang memberikan kesan terhadap rupa bentuk fizikal, iklim, cuaca, hidupan yang ada dan kedalaman lautan. Seterusnya,
Kemajuan ilmu sains dan teknologi telah membantu manusia untuk mengetahui sejarah yang berlaku kepada bumi semenjak jutaan tahun dahulu. Pengetahuan dalam bidang paleontologi, kimia, arkeologi, geologi dan fizik membantu kita membuat penyelidikan tentang perubahan yang berlaku kepada bumi. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada maksud geologi. Okey, geologi ini berasal daripada dua perkataan Greek iaitu geo yang bermaksud bumi, seterusnya logia yang bermaksud sains. Oleh itu, geologi merujuk dalam bidang yang mengkaji pembentukan bumi. Okey, sekarang kita pergi kepada paleontologi. Paleontologi adalah merupakan bidang ilmu yang mengkaji organisma yang pernah hidup di bumi, sisa atau fosil yang telah terawet dalam sedimen, binatang, tumbuhan dan bentuk-bentuk hidupan purbakala. Manakala ahli sains menjangkakan bahawa usia bumi melebihi 4.6 bilion tahun. Bumi telah mengalami perubahan dari segi iklim dan fizikal semenjak bumi mula terbentuk. Terdapat binatang yang berbulu tebal seperti mamut dan harimau bertaring panjang. Okey, ini merupakan bumi kita, gambar bumi kita. Okey, untuk yang terletak di atas sekali di bahagian bumi adalah merupakan kutub utara, manakala yang di bahagian bawah pula merupakan kutub selatan. Okey, sekarang kita pergi kepada kawasan yang diliputi air batu iaitu yang terletak di atas sekali. Seterusnya, ini merupakan kawasan daratan yang ada kehijauan tu. Okey, manakala yang untuk kebiruan ni merupakan lautan. Okey, ini adalah merupakan contoh-contoh kehidupan yang terdapat pada zaman dahulu. Yang pertama adalah harimau yang bertaring panjang. Yang seterusnya mamut yang merupakan binatang yang hidup pada zaman Pleistocene. Okey, manakala ini merupakan sloth. Okey, ini pula merupakan bison occidentalis, merupakan binatang yang terdapat di Amerika Utara pada zaman air batu. Ini merupakan 4 binatang yang terdapat pada zaman dahulu. Okey, seterusnya cikgu akan sentuh kepada pembentukan fizikal bumi. Di mana di sini dia mempunyai 6 pembentukan bumi kita sehinggalah sekarang. Okey, untuk pelajar sekalian, kamu boleh buka buku teks muka surat 28 untuk melihat sedikit pembentukan fizikal bumi. Okey, sekarang kita pergi fizikal bumi yang pertama iaitu pada tahun 650 juta tahun dahulu, di mana pada bentuk fizikal, dari segi bentuk fizikal bumi ini didapati tiada kehidupan. Seterusnya kita pergi kepada pembentukan fizikal bumi yang kedua iaitu wujud pada 390 juta tahun dahulu, di mana didapati air laut masih tawar, wujud hidupan seperti ikan dan amfibia. Okey, seterusnya kita pergi kepada bentukan fizikal bumi yang ketiga iaitu wujud pada 195 juta dahulu dan merupakan zaman Jurassik dan hidupan utamanya ialah dinosaur. Okey, seterusnya kita pergi pembentukan fizikal yang keempat, wujud pada 94 juta dahulu, di mana dinosaur mengalami kepupusan.
maksudnya pupus. Okey. Manakala terdapat juga rupa bentuk benua mula kelihatan. Okey, seterusnya untuk pembentukan fizikal bumi yang kelima, iaitu pada tahun 18,000 tahun dahulu, di mana kebanyakan binatang telah wujud seperti kuda, badak sumbu, anjing dan kucing. Dan paras air laut pada masa itu pula juga meningkat. Okey, sekarang kita pergi bentuk fizikal bumi yang terakhir, iaitu merupakan bentuk fizikal bumi pada hari ini ataupun bumi kita lah pada hari ini, pada masa sekarang. Okey, di sini kamu telah melihat berbagai bentuk fizikal bumi dari tahun 650 juta dahulu sehinggalah pada pembentukan fizikal bumi pada hari ini. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada maksud daratan, lautan, selat dan teluk. Okey, sekarang cikgu akan pergi kepada yang pertama iaitu daratan. Okey, daratan terdiri daripada gunung, banjaran, bukit, tanah pamah, lembah dan sungai. Okey, seterusnya kita pergi kepada lautan. Okey, lautan pula terdiri daripada laut. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada lautan, iaitu lautan pula terdiri pada laut, selat dan teluk, di mana terdapat 5 lautan di dunia, iaitu lautan Pasifik, lautan Atlantik, lautan Hindi, lautan Selatan, lautan Arktik. Okey, sekarang kita pergi kepada selat. Okey, selat merupakan perairan sempit yang memisahkan dua kawasan daratan. Okey, sekarang kita pergi masuk definisi untuk teluk. Okey, sekarang kita pergi kepada teluk. Okey, teluk merupakan bahagian perairan laut yang menghala ke daratan dan kawasannya dibatasi oleh daratan. Okey, sekarang kita pergi ke bahagian terakhir iaitu peta benua dan lautan yang terdapat di dalam subtopik 2.1 dunia kita. Okey, di sini merupakan gambar peta benua dan lautan. Okey, cikgu akan bagi list utama bagi benua dan lautan. Okey, yang pertama adalah Amerika Selatan. Yang kedua pula adalah Amerika Utara. Yang ketiga adalah Eropah. Yang keempat adalah merupakan Amerika. Yang kelima adalah Selatan. Ini merupakan 5 benua utama yang terdapat di bumi. Okey, seterusnya cikgu akan pergi kepada jenis lautan. Jenis laut utama yang terdapat di bumi. Yang pertama adalah Lautan Pasifik Utara, Lautan Hindi, Lautan Selatan, Lautan Atlantik, Lautan Arktik, dan terakhir sekali adalah Lautan Pasifik Selatan. Okey. Di sini kamu dapat lihat jumlah benua dan jumlah lautan yang terdapat di muka bumi. Okey, untuk kesimpulan dan penutupnya, pada kelas hari ini kamu telah mempelajari tajuk baru iaitu bagi tajuk bab 2 zaman air batu, di mana pada kelas kali ini kita hanya mempelajari subtopik 2.1 iaitu dunia kita. Okey, dalam subtopik ni kamu telah mempelajari beberapa topik penting dalam subtopik 21, antaranya adalah pembentukan fizikal bumi, daratan lautan, selat dan teluk, dan peta benua dan lautan.
Okey, sebelum cikgu mengakhiri kelas hari ini, cikgu ingin berpesan kepada kamu, cikgu nak kamu fahamkan lagi untuk subtopik ni sebelum cikgu pergi kepada topik baru di kelas yang akan datang, iaitu bagi subtopik 2.2 dengan 2.3. Seterusnya untuk setelah tamat kelas, setelah kamu lihat video pembelajaran ni, sebarang pertanyaan ataupun persoalan yang kamu ingin tanya kepada cikgu, kamu hendaklah bertanya kepada cikgu melalui aplikasi WhatsApp, iaitu melalui grup kelas yang telah disediakan. Okey, dari situ je yang cikgu nak terangkan kepada kamu untuk bagi topik 2.1. Okey, untuk latihan untuk topik 2.1, insyaAllah cikgu akan upload kepada kamu pada insyaAllah cikgu akan upload pada masa yang terdekat lah. Cikgu nak kamu jawab semua soalan yang telah disediakan di dalam latihan tersebut. Okey. Sampai dekat sini je yang cikgu nak ingin sampaikan. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.